Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil Hadil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadiyihim ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, rahimani wa rahimakumullah, yang Allah kasihi lagi Allah rahmati sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini pertemuan kita buat kali yang ke-23, siri yang ke-23 dalam kita membicarakan tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan lagi sambungan daripada kisah yang telah pun kita bincangkan pada minggu lepas, siri yang ke-22. Nota rujukan pada malam ini kita akan menggunakan sebahagiannya telah diberikan pada minggu yang lalu dan sebahagiannya ada diletakkan di dalam link Google Drive. Saya ada letakkan di ruangan chat ataupun di ruangan komen di FB Akademi Tadabbur. Boleh ambil nota di situ. Moga-moga mempermudahkan pengisian kita pada malam ini. Sebelum saya teruskan, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, saya pohon apa? Saya minta tuan-tuan beri maklum balas suara saya adakah dapat didengari dengan baik. Boleh dengar tak suara saya dengan baik? Dengar Ustaz. Sekejap Oh, saya tak dengar suara tuan-tuan perempuan. Tak apa. Saya buka sekejap Okey, tuan-tuan dan perempuan. Boleh dengar suara saya dengan baik? Jelas Ustaz. Okey, jelas. Oh, saya mohon maaf ya. Saya tak boleh guna headphone. Saya tak boleh dengar suara perempuan. Tapi sekarang saya dah dengar dah. Alhamdulillah. Baik. Siri 23 pada malam ni kita akan membincangkan tentang tajuk Al-Istidraju. Al-Istidraju. Apa perkaitan istidraju dengan kisah Nabi Musa? Baik, begini. Pada minggu lepas, kita telah mempelajari tentang selepas peristiwa negeri Mesir telah dilanda musim kemarau. Negeri Mesir telah dilanda tanam-tanaman seperti buah-buahan tidak mengeluarkan hasil. Dan kita juga belajar pada minggu lepas bahawa negeri Mesir telah didatangi dengan pelbagai bencana seperti mana Allah mendatangkan banjir yang sangat besar, taufan. Allah juga telah mendatangkan belalang. Allah telah mendatangkan kutu-kutu. Allah telah mendatangkan darah. Allah telah mendatangkan katak-katak. Okey. Ketujuh bencana tersebut tidak dapat menyedarkan Firaun dengan ketua-ketua kaum mereka. Bahkan mereka menjadi semakin angkuh.
Mereka tetap degil. Mereka tetap memilih jalan berada dalam kekufuran. Dan bahkan yang sangat menyedihkan kita, Firaun mengambil tindakan memperbodohkan kaum dia. Dalam masa yang sama, dia telah memperlekeh-lekehkan. Dia telah merendahkan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Mengapakah Firaun tidak sedar-sedar walaupun dia telah melihat di depan matanya tentang apa yang berlaku? Adakah Nabi Musa ini seorang yang benar-benar seorang Rasul ataupun bagaimana? Bahkan kita telah belajar pada minggu lepas dalam surah Az-Zuhruf ayat 51 sampai ayat nombor 54 yang mana Firaun dia telah tertipu. Maksudnya Firaun dia telah mempelekehkan Nabi Musa kerana Nabi Musa ini bukan seorang yang kaya raya. Nabi Musa datang tidak membawa gelang-gelang emas. Nabi Allah Musa tidak datang membawa pengawal-pengawal, pengiring-pengiring seperti kebanyakan orang-orang yang mulia. Yang mana Firaun memperkecilkan Nabi Musa. Kenapa para malaikat tak datang kepada dia? Mengapa Firaun kenapa Firaun walaupun dia seorang yang sangat jahat, tetapi kenapa Allah Ta'ala tidak binasakan dia on the spot? Betul tak? Kenapa ketika dia tuduh Nabi Musa ni ahli sihir, dia mempelekehkan Musa ni sebagai seorang yang bercakap pun, kenapa Allah Ta'ala tidak binasakan terus Firaun ini kerana memperkecilkan Nabi dia? Kenapa Allah Ta'ala tidak mematikan terus Nabi Firaun ini? Jawapannya, dia ada kaitan dengan satu perkara namanya adalah istidraju. Firaun dia kaya raya, dia ada harta yang banyak, tetapi kenapa dia tak sedar-sedar? Kenapa dia semakin jauh dengan Allah? Inilah isu yang ada kaitan dengan satu istilah, dia panggil istidraju. Malam ni kita belajar dulu istidraj. Lepas tu kita akan lanjutkan kronologi peristiwa Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Saya tunjukkan dulu kronologi dia. Lepas tu kita bincang istidraj sebentar lagi. Okey. Begini. Ya. Saya tunjukkan sambungan cerita Nabi Allah Musa. Okey. Ada pada nota yang baru. Okey. Sila perhatikan baik-baik jika tuan-tuan melihat nota yang saya paparkan. Tuan-tuan perhatikan baik-baik. Okey, siapa yang tak dapat perhatikan tapi dia mendengarlah dengan baik tentang sambungan cerita yang Firaun tadi dia telah mempelekehkan Nabi Musa, kan? Okey, kita lihat pada carta alif yang kalau kita tengok yang belah yang ada pada tajuk Firaun memperbodohkan kaum dia dan mempelekehkan Nabi Musa, kan? Kat situ yang kita berhenti pada minggu lepas. Selepas tu Nabi Musa buat apa? Adakah dia berdiam diri? Sebenarnya sambungan cerita dia, Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam mempertahankan dirinya, yang dia ni masa dia pertahankan diri dia ni, dia bercakap dengan penuh keberanian. Sebelum ni dia berani juga. Tapi kali ni Nabi Musa dia balas balik Firaun duduk perkecilkan dia tadi tu menggunakan pendekatan yang agak kasar. Maksudnya pendekatan dia kali ni
pendekatan dia yang nampak tegas dan sangat berani. Insya-Allah nanti kita akan rujuk ayat mana, surah apa. Macam mana ayat ataupun apa yang Nabi Musa cakap kepada Firaun setelah Firaun memperkecil-kecilkan Nabi Musa. Selepas itu, Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, dia berdoa kepada Allah tentang Firaun ni. Dia doa pada Allah supaya Allah Ta'ala binasakanlah Firaun ni bersama dengan kaum-kaum dia. Bersama dengan ketua kaum-kaum Firaun. Maksudnya, supaya Allah Ta'ala binasakan Firaun dengan pembesar-pembesar Firaun. Adakah doa Nabi Allah Musa tu Allah Ta'ala terima? Jawapannya ya. Allah Ta'ala terima doa Nabi Allah Musa. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala meninggalkan beberapa pesanan yang perlu dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimussalatu wassalam. Selepas itu, tuan-tuan dan puan-puan, apa seterusnya yang berlaku? Saya tinggalkan persoalan tersebut kerana jawapannya saya akan berikan selepas selesai kita membincangkan doa Nabi Allah Musa tu Allah kabulkan. Yang selama ni Nabi Musa tak pernah doa kepada Allah supaya ambil tindakan kepada Firaun ni. Tetapi Firaun sudah sampai kepada tahap yang sangat klimaks, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah. Selepas tu apa lagi berlaku? InsyaAllah nanti kita akan sambung. Nanti saya akan sebutkan maklumat itu selepas daripada ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ikuti pengisian pada malam ini. InsyaAllah kita akan dapat jawapan dia sebentar lagi. Sebelum itu, kita jelaskan terlebih dahulu apakah itu istidraj. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas hala tuju pengisian pada malam ini. Dia sambung cerita dia panjang ni sebab kita baru siri ke-23. Okey, insya-Allah dia ada sambungan dia. Okey, kita perincikan dulu tentang istidraj pada malam ni. Okey. Apa itu istidraj? Kenapa kena bincang istidraj? Kerana Firaun merupakan contoh manusia yang terang dan jelas Allah telah istidrajkan dia. Okey, apa tu istidraj? Okey, kita akan terangkan. Okey. Istidraj ni, sebelum istidraj ni sebenarnya ia ada berkaitan dengan, okey, kita tengok yang carta atas sekali tu. Okay. Orang yang kena istidraj adalah orang yang mula-mula dia dapat kebaikan ataupun Allah lindung dia daripada keburukan. Walaupun dia dapat kebaikan, dia dapat harta, dia dapat kekayaan, dia dapat pelbagai nikmat. Nikmat itu tidak membawa dia kepada dekat dengan Allah. Tidak membawa dia beriman kepada Allah. Dia semakin jauh melakukan dosa. Dia tidak mahu bertaubat. Tetapi dia leka dengan nikmat yang Allah bagi tadi tu. Semakin jauh dia dengan Allah. Akhirnya, dia mati dalam kekafiran. Maka perbuatan tersebut dia panggil istidraj. Nak faham lagi? Okey, kita baca ayat dia, kita baca hadis Nabi SAW. InsyaAllah, tuan-tuan akan dapat jawapan apakah itu istidraj. Istidraj, dia berlaku kepada orang yang Allah bagi nikmat. Allah bagi di kekayaan seperti Firaun. Kita lihat di dalam ayat Al-Quran perkataan
istidraju. Okey. Saya nukilkan suratul Al-A'raf ayat 182 sehingga ayat nombor 183. Okey. Kita tengok dulu ayat 182 pada perkataan istidraj. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walladzina kazzabu biayatina. Dan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami ni, pertama maksud dia pada ayat Quran itu sendiri. Wahyu itu sendiri adalah ayat-ayat Allah. Makna yang kedua, ayat-ayat Allah juga boleh merujuk kepada mukjizat yang telah mereka nampak. Ataupun ayat-ayat kami merujuk kepada sesuatu yang Allah ciptakan yang menunjukkan Allah itu berkuasa. Itu juga termasuk di bawah tajuk ayat-ayat kami. Maknanya, walaupun mereka dah nampak mukjizat, walaupun mereka dah dapat hujah, kan daripada wahyu Al-Quran ke, walaupun mereka dah nampak ayat-ayat Allah dari sudut langit ke, matahari ke, segala alam sekeliling ni yang menunjukkan bahawa Allah tu adalah Tuhan. Tapi mereka tetap kata, tak percayalah. Kan, mereka mendustakan. Maka Allah buat apa ke orang ni? Allah buat apa kepada dia? Allah kata, sanastadrijuhum. Yang perkataan sanastadrijuhum itulah perkataan istidraj. Allah buat apa? Allah kata, kami akan sentiasa menarik dia sedikit demi sedikit. Sebab tu istidraj dia berkaitan dengan Allah Ta'ala akan lalaikan orang tu. Allah akan bawa dia sedikit demi sedikit. Daripada satu tahap kepada satu tahap. Allah nak bawa mereka ni ke mana? Allah nak tarik mereka sedikit demi sedikit ni ke mana? Jawapan dia, Allah nak bawa mereka ni sedikit demi sedikit kepada lupa pada Allah. Membawa mereka ni kepada lebih jadi jahat. Supaya apa? Nanti kita akan bincangkan lagi. Tapi istidraj ni dia ada kaitan tentang Allah nak bawa mereka ni kepada jadi lalai. Allah nak bawa mereka ni kepada lupa diri mereka sebenarnya. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Allah mengatakan, min haitsu la ya'lamun, mengikut cara yang mereka tak sedar, yang mereka tidak ketahui. Lepas tu Allah mengatakan, wa umli lahum inna kaidi matin. Allah kata, dan aku memberi tempoh kepada mereka. Tempoh ni, tuan-tuan, orang yang Allah istidraj ni, Allah tak azab dia on the spot. Allah bagi dia waktu dia panjang untuk dia leka tu. Lagi dia leka, lagi Allah tambah nikmat. Lagi dia leka, lagi Allah tambah nikmat. Allah kata, aku beri tempoh kepada mereka. Yang mana Allah kata, sesungguhnya rancangan tu, apa yang Allah nak istidraj mereka tu, kata Allah, itu adalah balasanku amat teguh. Okey. Kita baca hadis Nabi lagi. Kita baca hadis Nabi untuk lebih terang lagi maksud ayat tadi itu. Tengok, apakah sabda Nabi SAW. Okey, riwayat ini pertama, dia adalah hadis sahih. Riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Sabda Nabi SAW. Idza ra'aita Allah yu'til abada minad dunya. Apabila kamu melihat, kamu nampak Allah berikan kepada seorang hamba sebahagian daripada dunia yang disuka. Kita ambil dulu maksud hadis tu. Maknanya Nabi kata, kalau kamu semua ni tengok, kamu dapati, kamu nampak ada orang ni, dia nak apa dekat dunia, Allah bagi dekat dia.
Dia nak kaya, Allah bagi dia kaya. Dia nak pangkat, Allah bagi dia pangkat. Dia nak apa, Allah bagi pada dia. Okey, lepas tu Allah Nabi kata, dia ni pula ala ma'asi ma yuhibbu. Dalam masa yang sama, dia tetap buat maksiat. Maksud dia, Allah bagi dia nikmat, dia nak apa? Allah bagi pada dia. Tetapi Allah bagi pada dia tu, dia buat maksiat. Tapi Allah bagi pada dia. Maksud dia, dia nak apa dari dunia? Allah bagi pada dia. Dalam masa yang sama, dia teruskan buat maksiat. Dia lupa pada Allah yang bagi dia nikmat tu. Tapi dia tetap buat maksiat. Maka Nabi kata apa? فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجُ. Nabi kata, itulah istidrajnya. Faham kan? Maknanya, ada manusia, dia duk ingat, dia dapat kekayaan dunia ni, dia dapat apa dia nak ni, dia ingat Allah Ta'ala ni suka kat dia. Dia ingat dia ni betul. Dia ingat selama ni dia tak bersalah apa-apa. Dia duk ingat Allah bagi pada dunia dia tu, dia ingat dia betul. Dia ingat Allah Ta'ala suka pada dia. Tetapi dia tak sedar yang dia tu sebenarnya di dalam istidrajnya Allah. Allah nak bawa dia sikit-sikit kepada lupa. Cara nak lupakan dia, kau nak apa? Nak nikmat? Bagi nikmat. Lagi dia dapat nikmat, lagi dia lupa. Lagi dia buat maksiat, tak mahu berhenti. Kata Nabi, itulah istidrajnya. Okey, nak faham lagi? Kita baca lagi ayat lain, lepas tu kita akan sebut ulatan dia lagi. Okey, dalam ayat lain, dalam surah Al-Qalam, ayat nombor 44, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Allah kata kepada Nabi Muhammad, biarlah diorang ni, biarkan. Kata Allah, biarkanlah aku sahaja dengan orang yang mendustakan Al-Quran ini. Maknanya Allah kata kepada Nabi Muhammad, tak apa Muhammad. Mereka tak nak beriman Quran ni, tak apa. Biarkan mereka. Serahkan mereka ni kepada aku. Allah kata, biarkanlah aku sahaja dengan orang yang mendustakan Al-Quran. Kata Allah kepada Nabi SAW. Allah nak buat apa dekat diorang ni? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Allah, kami akan sentiasa menarik mereka sedikit demi sedikit dari arah yang mereka tidak mengetahui. Okey, mereka orang jahat. Mereka tolak Quran, tapi Allah tidak azab mereka on the spot. Kan? Ya, dia nak kata apa-apa Quran, tapi kata Allah, kami akan istidrajkan dia. Istidraj ni, nak faham lagi, jom kita baca tafsiran Ibnu Katsir, dia kata apa. Okey, Ibnu Katsir rahimahullah, dia kata macam ni. Dia kata, sesungguhnya Allah akan membukakan bagi mereka semua itu pintu rezeki dan jalan kehidupan dunia, sehinggalah mereka tertipu dengan keadaan mereka sendiri meyakini bahawa mereka telah dapat sesuatu. Maknanya, contohnya mudahnya begini. Kita tengok, orang tu dia tak solat, tapi dia kaya. Murah rezeki dia. Senang dia naik pangkat. Dia jahat, dia kuat menipu. Tapi dia kaya. Allah bagi dia rezeki. Nampak kan? Lepas tu kita tengok ada orang ni, ada orang kaki solat, kaki pergi masjid. Tapi rezeki dia cukup-cukup makan aja. Tapi ada orang ni, ya Allah, jahat berbenar dia. Kan? Tapi, ya Allah, rezeki dia murahnya. Kan? Dia nak apa? Allah bagi pada dia. Tapi sebenarnya dia telah tertipu. Tertipu apa? Tertipu dengan yang dapat nikmat tadi tu. Kan? Itu yang Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata pada Nabi, tak apa. Mereka yang jahat ni tak apa. Kami nak istidrajkan dia. Istidraj tu maksudnya apa? Allah bagi dia, Allah buka pintu rezeki dia. Dia nak meniaga. Bagi rezeki dia, kayakan dia. Tapi sebenarnya kekayaan dia dapat tu, harta yang dia dapat tu sebenarnya
Allah Ta'ala nak bawa mereka ini sehingga jadi jauh dengan Allah. Tapi mereka duk ingat Allah bagi rezeki pada mereka ni. Ni tanda Allah sayang ke aku lah ni. Kan, tanda selama ni hidup aku ni betul lah. Allah redha lah macam ni. Walaupun dia tak solat, walaupun dia menipu, walaupun dia buat jahat. Macam kita tengok orang kafir kan. Orang yang paling kaya di dunia bukan Muslim. Tentang buka lah majalah-majalah Forbes ke, buka majalah internasional. Orang-orang yang syirikkan Tuhan. Kan? Kalau mereka ni, Allah nak tarik rezeki dia, bila-bila Allah boleh tarik pada dia. Itu sebenarnya mereka tertipu dengan kekayaan dia. Okey, kita baca lagi satu ayat lain. Ayat ni, lama-lama lagi baca banyak ayat, lagi baca huraian, lagi faham apa itu istidraj. Okey, kita tengok dalam surah Taubah. Ayat nombor 55. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita. Kita ni kadang-kadang mudah sangat nak takjub melihat pada orang yang banyak harta. Bahkan ada cita-cita pula nak jadi macam orang tu. Terbayang-bayang kita. Best kan jadi macam orang tu? Ingat ya, siapa yang dah ikuti cerita tentang Riyadhus Shalihin, kita dah baca hadis, ingat ya, Allah tak larang jadi kaya. Tak. Tuan-tuan jangan salah faham. Okey? Tetapi biasanya orang dia akan kagum dengan melihat orang yang hartanya banyak. Jawatan dia tinggi. Allah pesan dalam surah Taubah. Allah kata apa? Fala tu'jibaka amwaluhum wala auladuhum. Allah kata, oleh itu janganlah kau nak rasa kagum dengan harta benda dan anak-anak mereka, kata Allah. Kenapa? Allah mengatakan innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fid dunya. Allah kata sesungguhnya harta yang Allah bagi tu, yang korang duk kagum sangat tengok tu, dan anak-anak mereka ni, kata Allah, sebenarnya Allah Ta'ala hendak siksa mereka dengan harta benda dan anak-anak itu masa dia hidup dekat dunia tu. Siksa macam mana? Tu, Allah bawa mereka jauh dengan Allah. Itulah istidraj. Allah bagi orang harta, sebenarnya harta tu sebenarnya yang bawa dia jauh pada Allah. Lupa pada Allah. Itulah cara Allah nak siksa dia. Lepas tu Allah Ta'ala kata hujungnya apa? وَتَزَحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Dan kelak dan nanti tercabut nyawa mereka sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Dah faham tak maksudnya? Maksudnya ada orang, Allah kata, korang janganlah kagum sangat tengok orang yang ada harta-harta tu, kata Allah. Sebenarnya harta-harta mereka tu Allah bagi pada mereka kerana Allah nak siksa mereka dalam kehidupan dunia ni. Siksa macam mana? Yang istidraj tadi kita sebut. Dan Allah Ta'ala kata nanti mereka akan mati dalam keadaan kafir. Maksudnya mereka akan mati dalam keadaan lalai pada Allah. Itulah istidraj. Kita faham kan? Okay, kita baca lagi tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata apa lagi? Dia kata Allah ingin mematikan mereka dalam keadaan kafir sebab apa? Supaya Allah nak hinakan mereka dan lebih pedih sisaannya. Kita faham kan? Maksudnya bayangkan orang yang mati dalam keadaan dia benar-benar kafir, nikmat dapat banyak tapi mati dalam kafir. Kenapa Allah nak buat macam tu? Sebenarnya itulah merupakan satu hujah yang merupakan bukti mereka ni patut diberikan azab yang sangat berat. Lagi banyak dapat nikmat, lagi lupa diri. Itulah seronok azab orang yang macam ni. Lepas tu kata Ibnu Katsir, kita berlindung daripada semua perbuatan seperti itu. Ini merupakan bentuk istidraj bagi mereka. Macam Firaun kan? Macam Firaun. Allah bagi dia.
kekayaan. Allah bagi dia ketenteraan. Allah bagi dia kuasa. Allah Ta'ala kalau nak matikan Firaun tu mula-mula dah boleh dah Allah buat. Tapi Allah bagi dia gelang emas. Allah bagi dia kekuasaan sebenarnya. Untuk apa? Untuk akhirnya dia leka dia. Tertipu dia dengan kekayaan dia. Yang menyebabkan akhirnya dia mati dalam keadaan kekayaan itu. Kita lanjutkan lagi. Satu lagi ayat dalam suratul Mu'minun. Ini jawapannya juga tentang orang yang tertipu dengan apa yang Allah beri kepada mereka. Dalam suratul Mu'minun ayat 55 hingga 56. Allah kata apa? Ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa bani. Allah kata, adakah mereka menyangka bahawa apa yang kami berikan kepada mereka? Tuhan kata apa? Apa? Mereka duk ingat kami bagi kat dia orang harta benda, kami bagi anak pinak tu apa? Mereka sangka apa? Kita baca ayat 56. Allah kata, nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, orang yang dapat harta ni, orang yang berbangga dengan anak pinak ni apa? Dia orang ingat harta tu menunjukkan kami nak segerakan untuk mereka pemberian kebaikan. Maksudnya, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita semua. Allah kata, jangan kau sangka orang yang dapat harta tu maknanya itu tanda dia orang baik. Itu tanda Allah sayang kat dia. Itu tandanya Allah nak bagi kebaikan dekat dia. Kata Allah, bala yash'urun. Allah kata, bahkan mereka tak sedar sebenarnya kenapa mereka dapat harta tu. Okey. Tanya pun yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita faham kan isu istidraj ni? Maknanya macam ni. Cuba kita tengok diri kita ni. Kadang-kadang kita tengok orang kat sekeliling. Mula-mula dulu, Masya Allah, rajin dia solat. Dapat buat kebaikan. Tapi sejak kaya ni, kan, nak ke masjid pun susah. Betul tak? Sejak naik pangkat ni, ya Allah, nak balik rumah ziarah mak dia pun susah. Contoh, kan, dia jadi macam jauh dengan Allah Ta'ala lah, mudah cerita dia. Kalau orang yang macam ni, hati-hati. Tanya diri kita, aku ni sejak untung besar ni, makin besar perniagaan aku ni, kita kata aku ni duk tengok macam aku jauh pula dengan Allah. Sembahyang dah jadi lewat. Tak dapat tunaikan tanggungjawab sebagai suami, sebagai isteri, sebagai macam-macam kan. Aku ni sejak naik pangkat ni, asyik sibuk je. Jauh dan aku dengan Allah ni. Sembahyang pun dah tak tentu hala. Lepas tu, hati-hati nombor. Hati-hati. Kalau kita berada dalam situasi macam tu, ataupun ada orang berada dalam situasi macam tu, cepat-cepat kita ingatkan orang tu, kita sendiri kena berubah. Kita bimbang, Allah Ta'ala lagi kayakan kita, Allah bagi segala dunia yang kita nak, menyebabkan kita mati dalam kekayaan itu, yang mati itu menyebabkan kita lagi teruk kita sebelum kita dapat dunia tu. Itu dia panggil istidraju. Dalam arti kata lain, seperti hadis tadi kata Nabi, lagi dia banyak dapat nikmat, lagi dia buat maksiat. Itu tandanya. Dia dapat nikmat, tapi dia tetap tak berubah. Sepatutnya apa? Lagi dia dapat nikmat, lagi rajin dia buat kebaikan. Tanda syukur pada Allah. Tapi lagi jauh, itu istidraj. Hati-hati tuan-tuan. Bimbang-bimbang, tak sedar, mereka duk ingat, buapalah kau semayang susah-susah. Kan? Kau tak kaya-kaya pun. Ada orang cakap macam tu. Tak, kau berniaga jujur-jujur kan. Tak payah nak bagi rasa kat orang, kau tengok. Kakak susah dapat projek, kau tengok aku. Kan? Sebenarnya dia tak sedar.
Dia ingat dia buat benda haram tu menandakan Allah Ta'ala setuju yang dia buat tu. Tapi dia tak sedar. Sebenarnya Allah Ta'ala nak bawa dia jauh dari Allah. Tapi orang yang nak buat benda jalan jujur, meniaga cara betul, nak buat cara baik ni, kadang-kadang Allah bagi dia cukup-cukup je. Sebenarnya Allah nak selamatkan dia. Kadang-kadang sebab ukuran orang, pandangan mata orang pada yang banyak tadi. Tapi rupa-rupanya, na'udzubillah, Allah matikan dalam kelalaian. Seperti mana apa? Seperti mana Fir'aun. Dia tak sedar Allah bagi dia kekuasaan tu untuk apa? Sehingga dia boleh merendah-rendahkan siapa? Merendah-rendahkan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, dia duk ingat dia ada gelang-gelang emas, dia ada kekuasaan, lagi banyak orang ikut dia, menunjukkan dia itu lebih mulia daripada Nabi Musa. Yang Nabi Musa ni tak ada apa-apa. Itu contoh. Dia tajuk isyarah ni panjang lagi, tapi cukuplah sekadar maklumat itu. Moga-moga kita dapatlah sedikit sebanyak maklumat tentang istidras tu. Selama ni orang kata istidras. Kan? Moga-moga dapatlah maklumat tu sedikit pada malam ni. Okey, kita teruskan dengan sambungan kronologi yang berikutnya setelah Fir'aun mempelikihkan Nabi Allah Musa dalam surah Zuhruf tu kan. Maka Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam tidak berdiam diri. Nabi Musa semakin tegas, semakin berani. Okey, kita belajar ni dulu. Ni, kita nak masuk ni dulu ya. Kita belajar ni dulu. Bagaimanakah cara Nabi Musa mempertahankan diri dia? Okey. Kita rujuk dalam surah Al-Isra ayat 101, 102, 103. Muka surat 292 di dalam Quran. Jumpa ayat 101 sampai 103 ni. Mari kita tengok. Kita baca ayat ni, kita dapatkan maklumat tentang Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam dengan Fir'aun. Okey, ayat 101. Allah mengatakan, وَلَقَدْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Musa 9 ayat ataupun 9 bukti yang jelas bukti itu. Okey, 9 ayat. 9 bukti itu apa? Kita belajar minggu lepas, kita dah jumpa 5. Okey, 5 tu yang mana? Kita dah jumpa 7 daripada 9 ni. Kita ulang balik semula untuk minggu lepas tu. Okey, yang ni. Sekejap Yang ini. Yang mana ya? Yang ni. Mana ya? Ni. 7 tu apa? 7 tu ni. Musim kemarau. Kekurangan buah-buahan. Itulah di antara 9 ayat yang Allah bagi kepada Musa untuk menunjukkan bahawa Musa ni memang Rasul. Okey, Allah bekalkan Nabi Musa 9 ayat. Okey, apa dia 9 ayat tu? Musim kemarau, kekurangan buah-buahan. Lepas tu apa lagi? Yang kita sebut tu, taufan, belalang, kutu, katak dan darah. 5 campur 2, 7. Mana 2 lagi? 2 lagi itulah adalah tongkat dan juga tangan yang boleh mengeluarkan cahaya. Cahaya putih yang bersinar-sinar. Itulah 9 ayat yang Allah bekalkan kepada Nabi Musa, yang ayat tu orang yang tengok 9 ayat tu jelas sangat, yang membuktikan manusia ni, Nabi Musa ni bukan orang biasa. Dia adalah utusan daripada Allah Azza wa Jalla. Okay. Lepas tu
Allah Ta'ala kata, Fas'al Bani Israel idja'ahum. Lepas tu Allah kata kepada Nabi Muhammad, maka bertanyalah wahai Muhammad kepada Bani Israel. Maknanya ayat ni, walaupun ayat ni macam dikaitan Allah tujukan kepada Nabi Muhammad, tapi ayat ni beritahu kepada kita tentang zaman Nabi Musa tu berlaku apa. Jadi kalau Bani Israel, kalau Bani Israel mereka nak dapat pengajaran, maka mereka boleh gunakan cerita Nabi Musa ni. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Idh ja'ahum, ketika Musa datang kepada mereka. Okey, kepada mereka tu maksudnya Firaun dan kaum-kaum dia lah. Lalu mereka kata apa? Faqala lahu Firaun. Lalu Firaun itu berkata kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Walaupun mereka tahu 9 ayat ni bukti jelas kan. Macam sebab Firaun tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh nak hilangkan musim kemarau. Tapi Firaun dan kaumnya tetap kata apa dekat Musa? Dia kata, Inilah azunnuka ya Musa mashura. Dia kata apa? Sesungguhnya aku fikirlah kau ni Musa seorang yang terkena sihir ni kau ni. Mereka tuduh Musa ni orang yang terkena sihir. Walaupun Tuhan kata jelas 9 ayat tu membuktikan Musa ni adalah utusan Allah. Tapi mereka tekil. Mereka tetap kata itu adalah sihir. Okey. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, okey, kalau kita baca ayat lain, nanti kita baca ayat lain lah. Okay, kita sambung dulu ayat 1, 2. Okey. Inilah jawapan Nabi Musa. Nabi Musa kali ni dia dah tak cakap lagi dalam keadaan yang kata orang nak kena berlapik, nak kena lembut, tak ada dah. Kali ni Nabi Musa dengan tegasnya dia cakap apa? Kan Allah kata dah tunjuk 9 ayat. Kalau tunjuk satu mukjizat, kalau tak percaya lagi, tak apa lagi. 2, tak apa lagi. 3, tak apa lagi. Ini dah tunjuk 9 dah. Tapi tetap juga nak kata Musa ni ada kaitan dengan sihir. Jadi Nabi Musa pun cakap. Nabi Musa kata apa? Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira. Ini ucapan pertama Nabi Musa. Musa menjawab. Dia lawan balik yang Firaun cakap tadi, dia terkena ilmu sihir tu. Musa jawab apa? Sesungguhnya engkau ni Firaun benar-benar telah tahu pun. Nabi Musa dia cakap dengan tegas. Dia kata dia cakap dengan penuh keyakinan. Dia kata Firaun, sebenarnya engkau ni sebenarnya tahu. Tahu apa? Tahu yang Musa ni adalah pesuruh Allah sebenarnya. Nabi Musa cakap tu. Dia kata laqad alimta. Dia kata Firaun, sebenarnya engkau ni tahu sebenarnya. Tahu apa? Tahu yang mukjizat Nabi Musa, yang 9 tanda tadi tu, sebenarnya ia adalah dari Allah. Tu yang Musa kata apa? Sesungguhnya engkau ni benar-benar telah pun tahu. Tiadalah yang menurunkan mukjizat ini. Yang mana yang 9 tadi tu, melainkan ia adalah daripada Allah. Rabb mana? Rabb yang jaga, yang cipta, yang takbir langit dan bumi ni. Yang merupakan 9 tadi sebagai apa? Sebagai basair. Bukti-bukti yang menerangkan kebenaran. Maknanya secara tegas Nabi Musa kata apa? Nabi Musa kata apa? Sebenarnya kau tahu Firaun. 9 ayat tu. Sebenarnya kau tahu ia sebenarnya Allah yang cipta langit, yang jaga bumi ni, sebenarnya itu dari Allah. Faham tak maksud dia? Okay. Lepas tu ayat kedua Nabi Musa cakap macam ni. Dia kata wa inni la adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Nabi Musa kata, yang kedua Musa kata apa? Dan Nabi Musa kata apa? Sebenarnya engkau ni ikut sangkaan aku, ikut
Maknanya Nabi Musa kata apa? Engkau ni wahai Firaun, kan, memang akan terjatuh dalam masbura. Masbura ni diterjemah dalam kebinasaan. Maknanya Musa kata apa? Engkau ni memang nanti, Nabi Musa kata apa? Pada fikiran akulah, kata Nabi Musa, kau ni Firaun memang akan binasa. Maknanya memang engkau ni memang akan dapat kecelakaan lah, wahai Firaun, kata Nabi Musa. Masbura ni kalau kita baca, ulama taksir kata masbura dekat sini kata binasa kan. Masbura dia kata binasa. Kalau kita baca dalam pentafsiran, kalau kita baca dalam lebih jelas pentafsiran, masbura ni dikaitkan juga dengan mal'unun, akan dapat kecelakaan. Betul lah. Maknanya Nabi Musa tak takut dah. Dia kata, kau ni kalau ikut pendapat aku, kau ni Musa memang akan dapat celaka. Dia kata, memang dapat kebinasaan. Beraninya Nabi Musa ni. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab Nabi Musa meyakini bahawa Firaun ni sebenarnya dia tahu yang Nabi Musa ni betul. Soalan Nabi Musa kata apa? Kau ni sebenarnya kau tahu aku dipesuruh Allah sebenarnya. Kan, benar-benar kau tahu sebenarnya. Okey, kalau tuan-tuan nak kukuhkan lagi maklumat macam ni kan. Okey, saya bawakan tuan-tuan ayat lain. Okey, saya bawa balik semula ayat ni, saya tunjukkan tuan-tuan bukti ayat lain. Ayat lain, kita tengok dekat surah An-Naml ni. Okey, ni surah An-Naml, ayat 13 hingga 14, muka surat 377 hingga 378. Ada dalam surah An-Naml, surah semut ni, Allah Ta'ala bagi tahu sebenarnya Firaun dia yakin dekat hati dia. Tapi mulut dia tak nak ikut apa yang hati dia yakin. Bahawa Musa ni sebenarnya memang betul pesuruh Allah. Apa Musa cakap tu sebenarnya betul. Hati dia meyakini. Ya ke? Kita tengok ayat ni. Tuhan kata apa? Tuan janganlah terima bulat-bulat dari saya. Tuan kena tengok. Betul ke Ustaz dia cakap? Mana ayat dia? Ni ayat dia lah. Dalam surah An-Naml. Allah kata apa? Falamma ja'atuhum ayatuna mubsirah qalu hadza sihrun mubin. Maka ketika tanda-tanda kami itu yang 9 tanda tadi itulah, yang jelas tu maksudnya kalau orang tengok 9 tanda tu, tengok tongkat, tengok tangan Nabi Musa tu, mereka akan dapat Musa ni bukan orang biasa ni. Apabila sampai kepada Firaun dan kaumnya, mereka cakap apa? Sihir ni. Ni sihir ni. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa ayat nombor 14? Wajahadu biha. Mereka mengingkarinya secara zalim. Sedangkan Allah kata apa? Wastaiqanatsaha anfusuhum. Inilah ayatnya. Yang Allah mengatakan apa? Sedangkan hati mereka meyakini kebenarannya. Sebenarnya, pada lubuk sanubari hati Firaun dengan kaum-kaum Firaun, sebenarnya mereka yakin Musa cakap betul. Apa yang Musa bawa ni betul. Tapi kenapa mereka tak nak terima? Mereka tetap nak kata ni sihir. Inilah yang dipanggil orang yang sombong. Tuan-tuan, orang sombong ni orang yang menolak kebenaran. Dia tahu benar. Tapi nak jaga imej. Nanti saya akan buat satu tajuk khas cerita tentang sombong. Kita akan gunakan Firaun sebagai study case dia. Orang sombong ni, kita belajar. Sombong ni apa kata Nabi? Sombong ni adalah batarul haqq. Waramatul, Nabi kata sombong ni dia dua. Merendah-rendahkan orang, menolak kebenaran. Orang yang sombong ni sebenarnya dia ada sebab kenapa dia tak nak terima kebenaran tu. Dia ada banyak faktor. Dia tahu benda tu benar. Tapi yang cakap benar tu, dia ada beberapa faktor. Salah satu faktor dia adalah nak jaga status. Nak jaga imej, status. Kan? Bayangkan, Nabi Musa
Dia golongan mana? Bani Israel. Kumpulan hamba. Orang yang mereka rendah-rendahkan darjat. Tiba-tiba kalau mereka kata, ya, kami terima engkau Musa, kami benarkan, nanti jatuh standard mereka, status mereka jatuh. Kan? Sebab apa? Musa, kalau orang standard mereka, iyalah mereka akan terima. Tapi nak jaga status, nak jaga image, tak nak terima. Banyak orang macam ni kadang-kadang. Lagi kalau aku terima pendapat dia tu driver aku je. Jatuhlah standard aku. Walaupun dia tahu itu benar. Contoh. Ini salah satu faktor kenapa orang boleh menjadi sombong. Kalau kita baca ayat ni, Firaun yakin dekat hati dia, Musa ni betul. Tapi kenapa dia tak nak mengaku? Kenapa? Kenapa dia sampai cakap Nabi Musa ni adalah ahli sihir? Okey, dapat tuan-puan ya? Sebab itulah Nabi Musa dengan penuh keberanian, dia cakap apa? Engkau ni, wahai Firaun, laqad alimta, kan? Engkau ni sebenarnya Firaun, engkau ni sebenarnya tahu, kan, bahawa 9 tanda yang aku tunjukkan tu, 9 tanda yang ada pada aku tu, sebenarnya ia datang dari Allah yang membuktikan kebenaran aku. Kau boleh nampak. Itu yang Nabi Musa juga cakap. Engkau ni memang akan dapat kecelakaan lah. Sebab apa? Sebab Firaun ni dia yakin benda tu benar. Tapi kenapa kau tolak? Lepas tu dah datang 9 tanda tu lah. Tak berubah juga. Itu yang Nabi Musa dengan beraninya dia menyebut dia akan mendapat kecelakaan Firaun tu. Kan ya Fir'aunu masburah. Lalu Fir'aun nak buat apa? Fir'aun ni apa lagi? Fa'arada ayyastafiddahum minal ardi. Maka Fir'aun pun hendak mengusir mereka daripada Mesir. Akhirnya Allah benamkan Fir'aun. Yang ni nanti kita akan cerita siri lain. Bagaimana Fir'aun telah Allah musnahkan dia. Itu kita masuk siri lain. Tapi kita dapati daripada ni, Fir'aun nak ambil tindakan kepada Nabi Allah Musa setelah Nabi Musa dengan terang-terang menyebutkan dia akan mendapat kebinasaan. Okay. Kita sambung lagi dengan surah Yunus. Okay. Surah Yunus, dia nak sambung cerita ni. Ni kronologi dia. Dekat nota tu tuan tulis. Tulis kat sini maksudnya macam ni. Dekat kronologi ni, saya tak tulislah kalau yang dekat sini surah apa. Sini surah apa. Tuan-tuan kena tulislah. Kalau yang kronologi yang dekat sini, flowchart ni, tulis surah apa tadi? Surah apa tadi? Surah apa? Yang kita baca tadi tu. Saya dah lupa dah. Ya Allah. Surah Yunus. Al-Isra dengan surah Al-Isra dengan surah Yunus. Tulis kat sini. Yang flow ni. Yunus dengan Al-Isra. Inilah jawapan dia. Sekarang kita nak sambung pula. Lepas tu, selepas Firaun tak nak berubah juga, walaupun dia meyakini Nabi Musa ni benar, Nabi Musa doa kepada Allah. Doa kepada Allah ni lah dalam surah Yunus. Tulis kat sini. Ini surah Yunus. Ini pun surah Yunus. Dua-dua ni, flow ni dalam surah Yunus. Sambungan dia. Okey ya. Jom kita belajar yang ni. Apa Nabi Musa doa? Kenapa Nabi Musa berdoa untuk binasakan Firaun? Okey, jom kita baca surah Yunus. Ringkasan dia. Allah Ta'ala kata macam ni. Pada ayat 88 dan 89 ya. Muka surat 218 dengan muka surat 219 dalam Quran. Nabi Musa berkata. Dia kata, wa qala Musa, dan Musa pula berkata, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Okey, Nabi Musa kata, ya Rabbku. Nabi Musa mengadu kepada Allah. Dia kata, ya Rabb kami, sesungguhnya engkau telah berikan kepada Fir'aun ni dengan ketua-ketua dia, kan, pembesar-pembesar dia, zinata, barang-barang perhiasan. Lepas tu Nabi Musa mengatakan lagi wa amwala, dan kau bagi kepada mereka ni harta benda dalam kehidupan dunia. Maknanya Nabi Musa ni
nak mengatakan kepada Allah, ya Allah, engkau dah bagi dekat Firaun dengan pembesar-pembesar dia apa? Perhiasan-perhiasan. Engkau bagi kat mereka harta benda. Lepas tu Nabi Musa bukan dia tak setuju Allah bagi tu. Tapi Nabi Musa menyebutkan daripada apa yang Allah bagi tadi tu. Perhiasan. Bagi pada mereka amwala, harta tadi tu menyebabkan apa? Rabbana liyudillu an sabilaka. Wahai Rabb kami, akibatnya itu menyesatkan mereka daripada jalan. Faham tak maksud dia? Maksud dia, Nabi Musa mengatakan kepada Allah, mereka ni sebenarnya telah tertipu, mereka ni telah tersesat dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka. Ni yang kita kata dengan istidraj tadi tu. Firaun duk ingat, ketua-ketua pembesar-pembesar dia duk ingat, Allah bagi dia perhiasan, Allah bagi kepada mereka harta ni seolah seperti mana mereka ni orang baik, mereka ni betul, Musa tu yang salah. Tetapi perhiasan tadi, harta tadi telah menyebabkan apa? Mereka telah tersesat daripada jalanmu. Maka Nabi Musa cakap apa? Rabbana tamis ala amwalihim. Wahai Rabb kami, binasakanlah harta benda mereka tu. Washdud ala qulubihim. Kuncikanlah hati mereka tu. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Maka dengan sebab hati mereka telah mati, telah terkunci, mereka takkan dapat beriman dah sehinggalah mereka melihat azab yang pedih. Maknanya apa? Maknanya dah memang tak ada harapan dah Firaun ni untuk dia terbuka hati dia dah untuk berubah, tak ada dah. Nabi Musa kata kunci hati dia ni. Biarlah dia mati dengan hati dia terkunci tadi tu. Dan biar dia terbuka pintu hati dia tu nanti ketika dia tengok azab depan mata dia. Masa tu dah tak boleh nak beriman lah. Sebab azab tu kalau dia tengok depan mata, dah tak boleh lagi beriman. Tapi sebelum tu Allah dah kunci dah hati dia. Ini dah last kali dah. Maksudnya kita ni sebenarnya cerita Nabi Musa dengan Firaun ni dia nak masuk penghujung siri lah. Kita nak masuk pada penghujung siri kisah Firaun ni. Sebab Nabi Musa dah doa dah sampai seperti ini. Allah Ta'ala makbul tak doa dia? Ayat 89 Allah Ta'ala kata apa? Qala qad ujibat da'watukuma. Allah kata, Allah berfirman, sesungguhnya doa kamu berdua telah dikabulkan. Maknanya Allah Ta'ala terima doa Nabi Musa tadi tu. Jadi Allah kata doa Nabi Musa termasuklah apa? Nabi Harun. Walaupun Nabi Harun kita tak jumpa apa yang dia kata. Allah kata dikabulkan doa kamu berdua. Kata Allah. Tapi Allah pesan, fastaqima, hendaklah kamu berdua tetap berada di atas jalan yang lurus. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Pesanan Allah kedua, janganlah kamu mengikut jalan orang-orang yang tidak mengetahui hakikat benda yang benar. Allah kata, lepas Nabi Musa doa tadi tu, disebabkan Firaun ni dapat harta ya Tuhan. Kau bagi dia perhiasan, kau bagi dia harta, menyebabkan mereka ni telah sesat di jalanmu ya Allah. Kan? Yalah dapat harta, dapat ni zalim, jahat dan sebagainya. Maka Nabi Musa doa kepada Allah supaya ambil tindakan kepada Firaun. Kuncikan hati dia supaya dia tak ada peluang dah nak beriman kepada Allah melainkan setelah dia nampak azab depan matanya. Tapi tak boleh juga menerima azab di depan mata. Allah kabulkan doa Nabi Allah Musa, tapi Allah pesan, Musa dan Harun, engkau kena istiqamah dan kau jangan ikut orang-orang yang tidak kenal tentang Allah. Habis ayat nombor 89. Lepas tu sambungan ceritanya apa? Jeng. Maksud dia macam ni. Okey. Lepas Nabi Allah Musa doa, Allah terima doanya kan? Apa yang berlaku selepas tu? Kronologi dia. Apa dia berlaku? Jawapannya tunggu minggu hadapan nak dapat jawapannya. Okey. Ada siapa boleh sambung? Selepas kisah Nabi Musa tadi Allah kabulkan doa Nabi Musa tadi tu untuk binasakan Firaun tadi kan?
Lepas tu Allah pesan dua kepada Nabi Musa, istiqamah. Lepas tu jangan ikut jalan-jalan orang-orang yang tidak kenal Allah. Lepas tu berlaku apa lagi? Kronologi dia, berlaku apa lagi lepas tu? Adakah berkaitan dengan Firaun, dia tenggelam di lautan ataupun macam mana? Siapa boleh berikan jawapannya? Apa cerita sebenarnya selepas tu lagi? Okey. Tak ada jawapan ke tuan-tuan? Ada tak? Tuan-tuan ni banyak datang kelas mengaji ni, tentu tahu apa yang berlaku selepas kisah Nabi Musa ni. Lepas tu berlaku apa lagi? Adakah sambungan cerita di sini bahawa Firaun mati di atas lautan selepas Nabi Musa doa ni? Doanya Allah kabulkan ni. Adakah peristiwanya apa selepas tu? Minggu depan, siri 24, kita akan dapatkan jawapan dia. Jawapannya ada pada doa Nabi Musa ni juga. Apa berlaku selepas ni? Okey. Ada siapa boleh berkongsi jawapan? Ada tak? Tentu janganlah takut, tak apa. Kita sama-sama belajar. Kan? Apa dia? Jawapan dia. Okey, tak apa. Minggu depan, saya akan isikan tempat kosong ni, lepas tu saya akan sambung lagi flow dia. Ini semua sambungannya sambung. Siapa yang dah ikuti daripada siri 1, dia secara lanjutnya pada siri 3 lah. Siri 3 tu baru memula kisah. Daripada lahir sampailah kisah ni. Okey, secara ringkas dia macam ni. Kita ni sebenarnya berada dekat laluan mana? Fasa mana? Bukan fasa rentan negeri ya. Ni. Kita ni sebenarnya dah nak masuk fasa 4 tau. Fasa 4 ni maksudnya siri 23 ni, kita sekarang siri 23. Okey, siri 23 kita ni sebenarnya kita dah nak dekat nak masuk fasa 4 dah. Kalau masuk fasa 4 ni, fasa memang watak Firaun dah tak ada. Fasa 4 ni dalam kisah Nabi Musa, kronologi dia Firaun dah mati. Fasa 4 ni watak Firaun dah tak ada dah. Dia akan pergi kepada kisah Bani Israel. Kat sini saya akan cerita asal usul Bani Israel tu. Fasa 4 ni. Maknanya cerita kita ni dah dekat dah. Nak dekat dah nak sampai kepada fasa 4 dah. Tapi kita masih lagi fasa 3. Masih lagi cerita pasal Firaun. Maknanya watak Firaun tu masih wujud. Panjang cerita Nabi Musa dengan Firaun ni. Kita duduk fasa 3 ni. Ini cerita dia. Kita duduk fasa kat sini sebenarnya siri 23 ni. InsyaAllah mungkin dalam 2 siri lagi kita akan bertukar kepada fasa 4. Kita pun dah boleh rentan negeri ni esok ni. Rentan negeri kan. Okey, fasa 4. Okey, kita jelas nampak hala tuju kita sepanjang kelas ini akan berjalan. Lepas tu kita namakan dia kronologi. Jadi siapa-siapa yang terlepas mana-mana siri, tolong tengok balik rakaman di dalam FB Akademi Tadabbur Malaysia. Mudah je. Dekat tajuk tu kronologi kisah Nabi Musa siri berapa. Siri berapa. Nota nanti ambil dekat link Google Drive, ada saya letakkan dekat situ. Okay. InsyaAllah satu hari itu nanti, mungkin sebelum fasa sampai fasa 3, saya akan buat sambungan cerita daripada fasa 1 sampai fasa 3. Kita akan baca kesemula dia punya flow chart dia, carta alir dia. Daripada lahir, macam mana satu persatu. Nanti saya akan letakkan dia punya siri keberapa, siri keberapa, siri keberapa, siri keberapa daripada setiap fasa tersebut. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu dalam perancangan dia. Okey, tuan-tuan jelas tuan-puan? Ada soalan nak tanya? Sebelum kita tamatkan pengisian kita pada malam ni. Sebab mungkin ada orang sibuk nak packing baju ke kan, nak bersiap-siap. Besok boleh rentan negeri. Besok kan? Ke saya salah? Esok. Esok pukul berapa? Valid dia? Malam ni dah boleh dah 12. Malam ni dah boleh dah. Alhamdulillah. Tak apa, manfaatkan. Okey, manfaatkan. Okey, ada apa-apa nak soalan? Ada soalan apa-apa nak tanya tak? Okey. Ustaz, saya nak tanya. Ya. Contohnya
Kiranya istidraj ni dia macam hukuman ataupun Ya, ujian dalam masa yang sama kita tak sedar. ya So betul. Memang. macam mana ya Ustaz kalau kita nak tahu, macam kita tak naklah tunggu orang bagi tahu kita ni istidraj kan. Ada cara tak kita macam boleh Cara dia trace itulah. ke? Cara dia, kalau kita hadis Nabi ni, kalau kita still lagi buat maksiat, kita masih tak berubah, kita jauh dengan Allah, itu ada dah tu, dekat-dekat dah tu. Tapi istidraj ni, dia sebenarnya yang sebenar-benar istidraj, orang tu mati dalam keadaan dia dapat nikmat lah. Tapi kalau kita mati dalam keadaan Islam tu, mati, maksudnya kita tak naklah mati dalam keadaan leka berada dalam kemewahan kan. Tapi di antara tanda-tanda dia tu ni, Nabi kata sementara dia tetap melakukan maksiatnya, maka itu adalah istidrajnya. Maknanya walaupun rezeki banyak tapi tak nak juga solat, kan? Walaupun rezeki banyak tapi tetap nak buat benda maksiat yang lain, tetap nak minum arak ke, tetap sekian-sekian. Itu di antara tanda-tandanya. Sepatutnya dia jadi orang yang makin bersyukur, makin baik. Jadi itulah di antara tandanya. Kalau kita naik pangkat pun macam tu juga tengok. Kita ni rasa macam jauh dengan Allah. Kadang-kadang terkejar-kejar kita. Semayang jemaahnya kadang dah lintang pukang. Betul tak? Semayang pun dah last minute ni. Kadang-kadang berapa meeting banyak. Dulu kan jadi orang biasa. Jadi staff biasa. Tak jadi head department contoh kan. Relax je kita. Kan boleh solat berjemaah. Boleh datang majlis ilmu kadang-kadang. Tapi sejak kita naik pangkat ni, rasa jauh dengan hubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi dekat situ kita dah kena cepat-cepat mengaturkan balik waktu itu. Minta pada Allah. Sebab tu Nabi SAW dalam doa dia pagi-pagi, subuh saja doa Nabi minta kepada Allah bukan rezeki banyak. Nabi minta kepada Allah rezeki yang baik. Nabi kata, Allahumma inni as'alukan ilman nafi'a wa rizqan tayyiba. Nabi kata, Ya Allah, kau kurniakan aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik. Rezeki baik tu. Kita boleh minta banyak pada Allah, tapi tolong letakkan perkataan, Ya Allah, kau kurniakanlah aku rezeki yang baik, kurniakanlah aku rezeki banyak dan dia baik. Itu tak apa. Boleh minta banyak, boleh minta kaya. Ya Allah, kau kayakanlah aku, tetapi kekayaan yang beri manfaat. Sebab kita tak nak kita kaya, kita jauh dengan Allah. Kita kaya, kita lupa diri. Kita kaya, kita jadi sombong. Kita tak nak macam tu. Jadi itu di antara tanda-tanda dan wallahu ta'ala a'lam bissawab. Satu Okey, lagi Ustaz. ada pertanyaan lain? Satu lagi Ustaz, boleh tanya? Boleh. Ayat surah Al-Isra yang 102 tu kan, yang Nabi Musa kata Fir'aun ni akan binasa. Maksudnya dia punya level sabar tu macam dah habis limit lah dengan Fir'aun ni kan, sampai dia kata kau akan binasa. Lepas tu kalau dia Nabi Musa tak doa dekat Allah, Allah tak azab ke? Ke Allah tunggu Nabi Musa doa dulu ke baru Allah datangkan azab? Wallahu ta'ala a'lam. Dia dalam takdir memang sudah Allah Ta'ala telah menetapkan kan, kita tahu kan. Itu semua bergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ketetapan pun dari Allah. Cuma Allah meletakkan watak Nabi Musa ni nak menunjukkan bahawa peluang telah diberikan. Dia telah dapat peluang dakwah. Dia dalam agama, Allah Ta'ala tak zalim. Allah Ta'ala tak pernah azab orang kalau orang tu tak diberi peluang. Tak ada. Setiap orang yang dapat azab adalah orang yang pernah diberikan peluang, ruang oleh Allah. Sebab tu Allah hantar Rasul. Betul kita Musa ni kita jumpa kan banyak Musa dengan Fir'aun. Nak menunjukkan bahawa Fir'aun itu kenapa Allah sebut tentang doa dia. Nak menunjukkan bahawa memang tahap keturukan Fir'aun tersebut. Bukan bermakna kalau Nabi Musa tak doa, Allah Ta'ala tak ada azabnya Fir'aun tu. Sebab memang sudah takdir Allah, ketetapan Allah Maha mengetahui apa yang akan berlaku. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Selamat melepas Sama-sama. Ustaz. Okey, ada soalan lain? Ustaz nak tanya. Ya. Istidraj tu dia boros tu kira istidraj tak? Maksudnya Apa? bila boros. Kiranya macam kalau kita dah, contohlah Allah bagi lebih rezeki,
instead of kita boleh makan kedai murah-murah, kita makan kedai mahal. Maksudnya kita punya kehendak tu lebih daripada keperluan kita. Itu kira Okey. Okey, yang itu wallahu taala alam. Pertama isu boros tadi tu. Adakah kita boleh makan kedai murah kita pakai kedai mahal? Okey, sebenarnya saya wallahu taala alam sebenarnya tidak ada kesalahan apa-apa kalau kita ni nak makan sedap sikit lah. Contoh kan, contoh asalnya dulu kita makan steak harga yang RM20 tapi dah dapat banyak sikit, kita makan yang wagyu kan, daging yang harga mahal tu contoh. Adakah dipanggil kita ni boros? Okey, kita kena tengok perspektif lah. Tapi kalau macam seperti itu, sebenarnya tak salah pun. Sebab dia nak memzahirkan, sebab mungkin daripada cara dia makan lebih sedap, lebih mahal, dia akan rasa lebih syukur. Itu sebenarnya tak salah pun sebenarnya. Dan nak kata istidrah tu sebenarnya dia tengok kebergantungan dia tu dengan Allah lah. Maksudnya kalau dia tetap dia solat, tetap dia tunaikan hak-hak pada keuangan, dia tak kena istidrah tu. Maksudnya dia tak istidrah lah. Allahu ta'ala alam. Baik. Ada sebarang pertanyaan lain? Okey. Kalau tak ada, insya-Allah besok minggu depan kita dapatkan jawapan. Apakah sebenarnya peristiwa yang selanjutnya selepas doa Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam Allah kabulkan? Nanti kita akan jumpa watak seorang lelaki yang minggu depan insya-Allah kita jumpa ya. Terima kasih banyak-banyak atas komitmen tuan-tuan dan puan-puan walaupun dalam kesibukan, walaupun dalam keadaan yang kita dah boleh bebas ke mana kemari, tuan-tuan masih lagi setia nak mengikuti perbincangan kita pada malam ini. Tahniah syabas kepada tuan-tuan puan-puan, doa pada Allah supaya Allah Taala kekalkan hidayah ini, bimbingan ini sehingga kita dapat menghabiskan keseluruhan kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalam. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan ya, kelas-kelas anjuran akademik tadabbur ni dia tidak ada cuti. Dia terus berjalan. Maknanya tuan-tuan berada dalam perjalanan nak balik kampung pun, tuan-tuan tengok jadualnya, insya-Allah kelas tuan-tuan boleh ikuti. Kalau tuan-tuan sampai kat kampung pun, tuan-tuan boleh tengok pada rakamannya. InsyaAllah setakat ni kelas akan berjalan. Kecuali ada beberapa kelas yang dah tamat, kita akan berhenti sementara. Macam kelas hari Selasa, jam 3 petang tu kita cuti minggu depan kerana nak buat penyediaan modul baru, termasuk kelas hari Sabtu minggu depan. Kelas Israiliyat telah tamat pada hari semalam, maka tajuk baru akan dipikirkan. Itu di antara dua kelas, termasuk kelas besok pagi. Kalau ikut jadual sebelum ni, besok pagi hari Isnin ada kelas tajuk doa terbaik dalam Quran pukul 9. Tapi kelas tu dah tamat pada minggu lepas, maknanya tidak ada kelas dijalankan buat masa ini. Tuan-tuan dijemput mengikuti kelas yang dianjurkan oleh Persatuan Wanita jam 10.30 pagi esok pagi insya-Allah dengan tajuk sambungan kelebihan sedekah. Insya-Allah. Jika ada sebarang pandangan, pendapat, cadangan tajuk nak belajar apa, tuan-tuan maklumkan di saluran yang telah disediakan. Boleh letak di bahagian, boleh hantar mesej di FB Akademi Tadabbur, mungkin boleh nyatakan di grup WhatsApp beberapa grup yang ada, ataupun boleh email saya secara langsung dan sebagainya untuk menambah baik ataupun nak beri cadangan tajuk apa nak belajar. Kalau boleh kita fokus berkaitan dengan ayat-ayat Quran lah. InsyaAllah. Selamat bercuti tuan-tuan dan puan. Selamat menziarahi ahli keluarga. Jika tuan-tuan bergerak ke mana-mana, pastikan patuhi SOP. Okey, banyakkan berdoa pada Allah Azza wa Jalla.
Ya, jangan lupa sentiasa memohonkan doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih, Terima Ustaz. kasih.